Guys, market minggu ni nampak macam tenang. Tapi sebenarnya, bawah permukaan, tekanan tengah build up. Minyak dah pecah kawasan $107. Bitcoin dah hilang zon 80,000. Dan US 100 sekarang duduk dekat satu level penting yang boleh decide sama ada market nak sambung risk on atau mula retak. So hari ni, jangan tengok chart kosong-kosong. Kita kena tengok 3 event besar yang sedang gerakkan pasaran global. First, Hormuz dan minyak. Second, Trump-Xi deal. Third, yield tinggi dan Nvidia earnings week. Dan di hujung video ni, saya akan bagi 3 level paling penting untuk korang watch hari ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syukri dari Syukri Saham Global. Okey, kita terus masuk. Event pertama, minyak. WTI sekarang bergerak sekitar $107. Brent pula dah lepas kawasan $110. Ini bukan pergerakan kecil. Ini market sedang price in risiko supply. Punca utama masih sama. Ketegangan Iran, risiko Strait of Hormuz. Dan bila Hormuz masuk cerita, market tenaga memang akan jadi nervous. Sebab laluan ni penting untuk bekalan minyak global. Sekarang, apa kesan dia kepada market? Bila minyak naik kuat, trader akan fikir 2 benda. 1, inflasi. 2, yield. Kalau minyak terus naik, inflation fear boleh datang balik. Bila inflation fear datang balik, DXY boleh dapat support. Gold boleh dapat defensive bid. Tapi US 100 dan Bitcoin biasanya tak suka situasi macam ni. Kenapa? Sebab bila yield naik, asset growth akan rasa tekanan. Tech stock mahal akan mula kena question. Bitcoin pula sensitif pada liquidity. So, simple way to see it. Kalau minyak terus naik terlalu laju, risk assets susah nak relax. Untuk WTI, level penting hari ni ialah $107. Kalau WTI break and hold atas $107, momentum boleh sambung ke $110. Mungkin juga $112.50 kalau panic premium masuk balik. Tapi kalau harga jatuh balik bawah $105.20, breakout tu dah tak cantik. So, setup dia clear. Buy breakout only if confirm. Jangan chase candle yang dah jauh. Tunggu retest, tunggu confirmation. Kalau tak dapat entry cantik, biar je. Market tak lari. Okey, event kedua. Trump-Xi deal. Headline ni nampak positif. US dan China umum Board of Trade dan Board of Investment. China juga dilaporkan setuju beli produk pertanian Amerika sekurang-kurangnya $17 bilion setahun. On paper, ini nampak risk on. Tapi, market bukan bodoh. Market tak tengok headline saja. Market nak tengok substance. Betul ke deal ni kuat? Atau dia cuma headline untuk bagi pasaran lega sekejap? Kalau market percaya ini satu de-escalation yang real, US 100 boleh naik. Semiconductor stocks boleh dapat beat. China proxies pun boleh bergerak. Bitcoin juga boleh ikut risk on mood. Tapi kalau market rasa deal ni lemah atau detail dia tak cukup kuat, safe haven boleh masuk balik. DXY boleh naik. Gold boleh naik. Dan US 100 boleh reject. Untuk US 100, level paling penting ialah 29,190. Sekali lagi, 29,190. Kalau US 100 break and hold atas level ni, baru risk on nampak lebih valid. Target atas boleh tengok 29,580, lepas tu 29,800. Tapi kalau harga spike atas, kemudian reject balik, jangan paksa buy. Itu boleh jadi bull trap. Market sekarang banyak trap. Headline keluar, harga spike. Retail masuk lambat. Lepas tu, market reverse. So, untuk US 100, saya lebih suka tunggu candle confirmation. Break, hold, retest. Baru consider. No confirmation, no trade. Okey, event ketiga. Ini paling penting untuk minggu ni. Yield tinggi dan Nvidia earnings week. 30-year treasury yield sekarang sekitar 5.13%. Ini level paling tinggi sejak 2007. Bila yield tinggi macam ni, tech stock memang sensitif. Sebab valuation mahal akan kena tekan.
Dan minggu ni, semua mata tengok Nvidia earnings. Kalau Nvidia result kuat dan guidance pun power, US 100 boleh dapat support. Tech sentiment boleh recover. Tapi kalau result biasa-biasa saja atau guidance tak cukup kuat, market boleh punish tech. Sebab expectation memang dah tinggi. Bila expectation tinggi, result bagus pun belum tentu cukup. Kena betul-betul strong. Sekarang tengok Bitcoin pula. Bitcoin dah turun sekitar 77,000 selepas gagal hold atas 80,000. Ini important sebab 80,000 tu psychological level. Bila BTC gagal kekal atas level tu, market akan mula tanya, liquidity masih kuat ke? Atau buyer dah mula letih? Untuk Bitcoin, level besar sekarang ialah $77,000. Kalau Bitcoin pecah bawah 77,000, setup lebih kepada sell breakdown. Target pertama, 75,200. Target kedua, 73,800. Stop boleh letak sekitar 78,600. Kenapa bearish kalau pecah 77,000? Sebab BTC dah gagal hold 80,000. DXY dan yield pula masih kuat. Liquidity assets macam Bitcoin biasanya susah nak rally bersih kalau environment macam ni. So, jangan terlalu cepat kata deep buying. Kadang-kadang deep boleh jadi deeper deep. Kita tunggu confirmation. Guys, ini signal terbaru untuk gold. Dan signal ni bukan signal biasa-biasa. Quantica sekarang detect short setup untuk Forex.com Gold. Maksud dia, sistem nampak gold ada risiko untuk sambung turun. Selagi level penting dia masih tahan. Okey, kita breakdown simple. Dekat chart, gold nampak sedang develop wave 3 of C. Dalam bahasa mudah, market dah buat correction awal. Dan sekarang dia mungkin masuk fasa penurunan seterusnya. Quantica classify setup ni sebagai anticipative. Maksud dia belum confirm penuh lagi. Tapi tanda-tanda awal untuk short sudah muncul. Jadi, kita tak masuk membabi buta. Kita tunggu price action confirm. Untuk setup ni, entry zone berada sekitar 4550 sampai 4650. Stop loss pula dekat 4660. Jadi, kalau harga naik dan break atas 4660, idea short ni sudah rosak. Simple. Tak payah argue dengan market. Target pertama dekat 4501. Target kedua dekat 4350. Dan target ketiga dekat 4098. Risk reward untuk setup ni sekitar 1/4.17. So, dari segi reward memang menarik. Tapi ingat, reward besar datang dengan syarat. Level invalidation mesti dihormati. Kalau 4660 pecah, jangan degil. Cut. Sekarang, kenapa Quantica nampak short? Pertama, wave analysis dan AI vision agents nampak structure gold lebih kepada correction downside. Kedua, market checks bercampur. Ada yang supportive, ada yang caution. Valence dan Echo nampak supportive. Geo pun supportive. Tapi Atlas beri caution. Prism pula nampak drag sebab risk premium belum cukup kuat untuk support gold sekarang. Maksud dia, signal ni bukan all green. Dia lebih kepada technical setup nampak cantik. Tapi kita tetap kena jaga risiko sebab market condition masih mix. Untuk saya, cara baca dia macam ni. Kalau gold gagal reclaim 4660, short bias masih hidup. Kalau harga reject dekat entry zone dan mula turun semula, itu confirm setup. Tapi kalau harga terus naik dan break invalidation, kita move on. No revenge trade, no tambah position, no lawan market. So, level utama hari ini, entry watch 4550 sampai 4650. Invalidation 4660. Target pertama 4501. Target kedua 4350. Target ketiga 4098. Ini bukan nasihat kewangan. Ini contoh bagaimana saya baca signal Quantica secara structured. Kalau korang nak dapat daily public signal secara percuma, boleh sign up dekat quantica.my. Free account. Setiap hari korang boleh tengok public signal, level entry, stop, target, risk reward dan rational di sebalik setup. Link ada dekat description. Jumpa next update.